ia tidak bangun berdiri. Mendengarkan itu, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum dan tidak menyalahkan perbuatan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Cermin tengah pandang belakang perlu dilihat setiap 15 saat, paling lama 30 saat. Perlu lihat siapakah berada di belakang kita. Ini akan memberikan impak. Dia tidak perlu dilihat, mengangkat kepala, hanya jelingan sahaja. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Tawau 100.7 FM. Inspirasi Euforia Islami, semuanya diikim. Daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafadal mu'min ba'da taqwallahi khairan min zawjatin salihah in amraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarrathu wa in aqsama alaiha abarrathu wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malih." Maksudnya, sebesar-besar perkara yang mendapat faedah setelah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla ialah isteri yang salihah, di mana bila suaminya memerintahkannya,
nescaya akan taat kepadanya. Dan jika suami memandangnya, dia akan berhias, justru menggembirakannya. Dan jika suaminya bersumpah ke atasnya, nescaya dia akan menunaikannya. Dan jika suaminya tiada, dia akan menjaga diri serta maruahnya dan harta suaminya. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapaku, serta orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, lelaki maupun perempuan. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih kepada para pendengar yang masih lagi sudi bersama Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM yang beroperasi selama 24 jam sehari dari Langgar Tunku of Jalan Tuanku Abdul Halim, Kuala Lumpur. Sekali lagi anda bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penyampai radio anda, menemani anda ketika ini untuk rancangan Bicara Adab. Masa begitu pantas berlalu saudara, diam tak diam kita telah pun masuk dalam minggu ketiga bulan November bagi rancangan Bicara Adab kali ini, dan insya-Allah sebentar saja lagi kita akan bersama-sama dengan penyumbang bagi rancangan ini, Al-Fadhil Ustaz Samad Salahuddin Harun. Dan sekali lagi diucapkan terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi mengikuti rancangan-rancangan yang kami sajikan di Radio IKIM sepanjang hari ini. Dan sekali lagi saya memperkenalkan diri saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof akan menjadi perantara anda, penyampai radio anda untuk rancangan Bicara Adab, sebuah rancangan berbentuk ilmu, kerohanian, dan insya-Allah kita akan mengupas segala apa yang dihuraikan oleh tetamu undangan kita sebentar saja lagi daripada kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Untuk itu kita terus saja bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Samad Salahuddin Harun secara dalam talian ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama-sama dengan para pendengar Radio IKIM yang mengikuti rancangan ini saban minggu ya Ustaz. Alhamdulillah. Dan Ustaz, sebelum ini untuk rancangan Bicara Adab kita telah membincangkan tentang topik memelihara lidah, dan kini kita telah membuka untuk bab yang baru pula, menjaga perut, juga dikupas daripada kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali ini. Dan apabila kita membicarakan tentang menjaga perut ini, pasti yang terlintas di hati kita perut cukup sinonim dengan mungkin ada orang kata menjaga perut ini menjaga pemakanan. Adakah lebih daripada pemakanan semata-mata apabila kita berbicara tentang topik menjaga perut ini? Jadi saya serahkan seketika kepada Al-Fadhil Ustaz Samad Salahuddin untuk mengupas lebih lanjut lagi tentang topik kita pada malam ini, menjaga perut, dipetik daripada kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Silakan Ustaz. Yang dimuliakan Tuan Haji Ahmad Nazri hafizahullah taala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah, penyampai kita pada malam ini, sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita kupas tajuk yang ingin kita bahaskan pada malam ini, mari kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pengajian kita. Allah kurniakan kepada kita kefahaman yang benar, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita beramal dengan apa yang telah kita pelajari, apa yang sedang kita pelajari, dan apa yang akan kita pelajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa qatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardh wa kullu shay'in huwa ka'inun fi 'ilmik aw qad kan
نقدم إليك بين أيدينا ذلك كله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan inayah daripada Allah, dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat menyambung pengajian kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kalau kita lihat seperti yang disebutkan tadi oleh Tuan Haji Ahmad Nazri, bahawasanya masa berlalu begitu pantas. Sekarang tanpa kita sedari, kita sudah semakin hampir dengan penghujung tahun 2022. Usia kita pula bukan semakin bertambah nilainya, tetapi semakin dekat dan semakin berkurangan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kena jaga usia dan umur yang Allah berikan kepada kita dengan mengisinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat pandangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Baik, pada malam ini kita akan menyambung perbahasan pengajian kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah, dan hari ini kita masuk ke perkara yang keempat dalam perkara-perkara maksiat zahir yang perlu dipelihara oleh seseorang. Kita dah sebutkan dalam pengajian sebelum ini berkaitan dengan menjaga lidah. Bahkan di dalam bab menjaga lidah, Al-Imam Al-Ghazali menekankan dengan pelbagai jenis maksiat-maksiat yang mungkin dilakukan oleh lidah kita. Supaya kita ambil perhatian dan menjaga, maka dibahaskan dengan terperinci bagi setiap jenis maksiat yang mungkin boleh dilakukan oleh lidah seseorang. Tidak dapat kita jaga semua anggota ini melainkan dengan bantuan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itulah dalam hidup kita yang perlu kita serahkan urusan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha berkuasa. Baik, mari kita lihat apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam bab menjaga perut. Tadi dah disebutkan oleh Tuan Haji Ahmad Nazri, kalaulah orang-orang kita disebutkan tentang kena jaga perut, sudah tentu yang disebutkan tentang pemakanan yang sihat, pemakanan yang membawa tenaga, yang menjadikan seseorang itu tidak terkena penyakit-penyakit di dalam perut ataupun organ dalamannya. Namun bila mana disebutkan oleh para ulama tasawuf terutamanya, bila yang disebut menjaga perut bukan hanya pada jenis makanannya, tetapi makanan yang dimakan itu daripada mana sumbernya. Adakah ia daripada yang halal ataupun yang haram? Kerana tujuan seseorang itu mengisi sesuatu ke dalam perutnya,
bukan semata-mata ingin memenuhi kehendak nafsu, tetapi yang diinginkan adalah daripada apa yang dia telah masukkan ke dalam perutnya, membantu dirinya untuk terus mentaati Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara ini akan dijelaskan nanti dengan panjang lebar oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah yang sedang kita pelajari pada malam ini. Baik, mari kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kata Al-Imam Al-Ghazali dengan terjemahan yang telah diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala, kata beliau, maka hendaklah engkau memelihara perutmu. Bila dikata pelihara, kita kena pelihara perut kita daripada apa? Daripada memakan makanan yang haram atau yang syubhat. Para ulama menjelaskan di dalam kitab Penawar Bagi Hati, dijelaskan, bahkan guru kita yang mulia Al-Fadhil Ustaz Muhadir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa madda'ahu bisihatin wa afiyah, beliau menyebutkan kenapa kita perlu menjaga diri kita daripada memakan sesuatu yang haram. Al-Imam Al-Ghazali memberikan satu matan, satu perkataan sebut bahawasanya jaga perut kalian dari memakan yang haram ataupun syubhat. Maka dijelaskan kenapa perlu kita jaga diri kita daripada memakan sesuatu yang haram ataupun syubhat. Maka yang pertama disebutkan kerana kita takut akan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Allah sebut berkaitan dengan makan makanan yang haram ataupun makanan yang tidak halal? Maka disebutkan apa? Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-10, maka Allah kata, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, harta yang haram untuk dimakan, bukan hanya pada kualitinya, tetapi pada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka. Dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Dalam hadis baginda Nabi menyebutkan, la yadkhulul jannata lahmun nabata min haram. Tidak akan masuk syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Jadi kenapa kita perlu menjaga perut kita daripada perkara yang haram masuk ke dalam perut? Bukan hanya untuk kesihatan perut kita, jantung kita, kolesterol kita, darah tinggi kita, kencing manis kita, tetapi kerana kita takutkan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana boleh menjadi sebab seseorang itu masuk ke dalam neraka hanya kerana dia memakan sesuatu daripada yang haram. Tidak kiralah jenis makanan yang haram ke, ataupun dia makan dari sumber yang haram ke, ataupun dia dapatkan rezeki itu dengan cara yang haram. Tak kira macam mana, maka skop yang dibahaskan di dalam ilmu tasawuf terutamanya itu lebih meluas. Bukan hanya tentang makanan, apa kesihatan ataupun apa jenis vitamin yang ada di dalam, tetapi bagaimana makanan itu dapat membantu orang yang memakannya mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara kedua yang disebutkan oleh para ulama, kenapa kena jaga diri kita daripada yang haram? Kerana orang yang memakan sesuatu daripada yang haram, maka dia tidak mendapat pedoman yang benar dalam melakukan ibadah. Allah tak bantu dia untuk membuat ibadah dengan benar. Allah hilangkan padanya rasa manis ketika ibadah. Ini perkara yang kita kena jaga pada diri kita. Kerana bila kemanisan dalam ibadah itu Allah cabut,
maka kita akan kurang semangat, bahkan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang juga kita risaukan bila kita memakan sesuatu yang tidak halal, yang tidak Allah benarkan, maka para ulama sebut ia menjadi sebab tidak diterima amalnya seseorang. Bahkan di dalam hadis dah disebutkan macam mana orang yang dia angkat tangan dalam keadaan datang dari tempat yang jauh, maka Nabi kata dia makan daripada sesuatu yang haram, bagaimana ingin dimustajabkan permintaannya. Maka kita kena jaga baik-baik diri kita dan apa yang kita masukkan dalam perut kita. Bukan sahaja perut kita, perut ahli keluarga kita, itulah dia isteri dan anak-anak kita juga perlu kita jaga. Baik, itu beberapa perkara yang mungkin kita boleh kongsikan dengan sidang pendengar supaya kita menganggap menjaga perut ni bukan perkara yang kecil. Kerana orang kata, saya Ustaz ikut apa yang disebut dalam pantun. Pantun kata apa? Pantun kata gendang gendut tali kecapi, kenyang perut suka hati. Yang penting kenyang lah Ustaz. Jadi bukan sedemikian cara ketika mana kita ingin sampai kepada Allah. Baik, tengok apa lagi kata Al-Imam Al-Ghazali. Dan beruseralah untuk mencari makanan yang halal. Usera, maksudnya jangan kita tunggu, tetapi perlu kepada pergerakan pada anggota. Perlu kita cari, perlu untuk kita korbankan masa kita, duit kita. Ada kalanya yang halal ini bukannya murah, tapi kerana mencari yang halal kita gagahi juga. Maka kita kena ingat sesuatu yang kita keluarkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada sia-sianya. Kenapa kita rasa rugi? Kerana kita rasa sia-sia. Dalam perkara agama tidak ada yang sia-sia. Mencari yang halal itu dituntut. Maka kalaulah kita lakukan sesuatu kerana ingin mencari yang halal, maka sudah tentu akan Allah tinggikan nilai amalan yang telah kita lakukan. Kita telah susah payah tak macam orang lain, sampai pergi ke tempat lain demi memenuhi tuntutan untuk mencari yang halal. Maka itu tidak ada masalah. Dan apabila engkau telah mendapatkan makanan yang halal, maka hendaklah engkau merasa cukup dengan makanan tersebut. Perkara seterusnya, kata Al-Imam Al-Ghazali, bukan memadai sahaja dirimu dengan yang halal, tetapi bila kita telah mendapat yang halal, kena lahirkan rasa cukup di dalam hati kita atas apa yang Allah berikan. Bila kita rasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan tumbuh sifat syukur dalam diri kita. Ingat, bila kita bersyukur, apa Allah sebut? La in syakartum la azidannakum. Bila kamu bersyukur, maka nescaya pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, dan apabila engkau telah mendapatkan makanan yang halal, maka hendaklah engkau merasa cukup dengan makanan tersebut. Dan hendaklah engkau berhenti sebelum kenyang, kerana perut yang kenyang itu mengeraskan hati dan menumpulkan akal. Jadi di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala tentang beberapa penyebab ataupun beberapa kesan apabila seseorang itu bersangatan kenyangnya. Maka disebutkan tadi yang pertama, ianya mengeraskan hati. Yang kedua, ianya menumpulkan akal. Yang ketiga, ianya memberatkan anggota. Bila kita baca, kita lihat dan kita akan kata pada diri kita, oh, patutlah aku ni malas sangat nak bangun. Sebab apa? Sebab kekenyangan. Maka kemudian disebutkan lagi, memberatkan anggota dari berbuat ibadah dan mencari ilmu. Kita nak mencari ilmu pun susah. Bahkan perut yang kenyang itu akan menguatkan syahwat dan membantu tentera syaitan. Sebab itu ketika kita nak makan, kita kena belajar bagaimana cara makannya salafun salih. Orang-orang salih sebelum kita, sampai bila mana mereka makan,
makanan itu membantu mereka untuk melakukan ibadah. Kita ni bila makan membantu kita untuk meninggalkan ibadah. Bila mana makan mengantuk, bila mana makan fikir macam-macam. Jadi ianya menjadi sebab ibadah kita semakin berkurang. Kemudian disebut apa dia? Kenyang dengan yang halal adalah sebab segala kejahatan. Oleh kerana maka betapa pula kenyang dengan makanan yang haram. Tengok, Al-Imam Al-Ghazali sampaikan kepada kita, kamu kena tahu kalau orang tu dia kenyang dan kenyangnya dia kerana sesuatu yang halal, maka itu adalah menjadi penyebab kepada bermulanya kejahatan. Maka kata Imam Ghazali, bayanglah kalau orang yang kenyang daripada sesuatu yang haram, lebih gelap hatinya, lebih hilang pandangan Allah pada dirinya, dan syaitan akan mengerumuninya. Oleh kerana itu, mencari makanan yang halal adalah wajib atas setiap orang Islam. Dan berupa ibadah atau mencari ilmu dengan makan yang haram adalah seperti membuat suatu bangunan di atas longgokan sampah. Walaupun dia itu bangunan, tetapi kerana ia berada pada kedudukan longgokan sampah, maka ianya juga dilihat tidak bernilai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka ini adalah permulaan yang dibawa oleh Al-Imam Al-Ghazali. Bila cerita tentang perut, maka sudah pasti yang perlu dijaga, yang perlu dilakukan adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita memelihara perut kita. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi setelah ini. Syukran jazilan. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ahmad Salahuddin Harun untuk mukadimah bagi tajuk kita pada malam ini, menjaga perut, yang dipetik daripada kitab Bidayatul Hidayah atau Permulaan Jalan Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Jadi kepada anda yang masih lagi sudi bersiaran bersama kami ketika ini, terima kasih sekali lagi. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan kepada para pendengar yang khususnya yang melayari laman YouTube TV IKIM ketika ini, ini adalah rupa ataupun kulit buku, kulit kitab Bidayatul Hidayah, Permulaan Jalan Hidayah karya Imam Al-Ghazali, berada di pasaran ketika ini. Jadi pelbagai perkara-perkara yang disentuh dalam kitab Bidayatul Hidayah ini anda boleh dapatkannya di pasaran. Dan sepanjang minggu kita akan bersiaran dalam rancangan Bicara Adab ini. Baiklah saudara, kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini, teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Negeri Sembilan 102.7. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayo kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Hello, Assalamualaikum Adila. Saya ni Maria. Waalaikumsalam. Ya, Maria. Kenapa tu? Ni tadi saya dengar radio IKIM. Tempahan sewaan Dewan untuk Majlis Kawinan dah dibuka untuk tahun hadapan. Kemarin kan awak tanya bilalah tempahan sewaan di IKIM akan dibuka. Kan anak awak nombor 2 nak kahwin kan? Oh, iya ke? Alhamdulillah, lega sangat. Saya bukan apa, Maria. Buat majlis perkahwinan di Dewan IKIM tu, kemudahan surau, pakaian luas, akses ke lebuh raya dekat dan harga yang ditawarkan pun berbatutan. Senang cerita, semualah kemudahan ada. Kalau macam tu, cepatlah WhatsApp 0183530746 untuk tempahan sekarang. Majlis korporat keraian pun boleh tempah. Saya ulang Maria nombornya ya, 0183530746. Okey, Maria, terima kasih banyak-banyak. Sekarang saya telefon. Assalamualaikum. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Kesetiaan kesediaan anda mengikuti saluran radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM pada waktu ini amatlah dihargai, dan bagi anda yang ketika ini berada di kawasan Lembah Kelang, sudi-sudikanlah mengikuti siaran kami ini menerusi gelombang 91.5 FM, manakala di Seremban pula 102.7 FM. Rancangan Bicara Adab kita masih lagi bersiaran untuk malam ini, disiarkan di Radio IKIM setiap hari Selasa bermula pada pukul 9 malam, dan sekali lagi sukacita saya memperkenalkan tetamu undangan Sabah Minggu kita akan bersama dengannya untuk rancangan berbentuk ilmu ini, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama-sama dengan para pendengar pada minggu ini, minggu yang ketiga dalam bulan November, dan tajuk kita masih lagi berkenaan dengan menjaga perut, dan telah pun kita ikuti mukadimah daripada Ustaz Ahmad Salahuddin sebentar tadi. Begitu banyak sekali yang boleh kita kutip manfaat ataupun kita pelajari. Misalnya segala apa yang kita masukkan dalam rongga perut kita, ya, dalam anggota tubuh badan kita, sedikit sebanyak akan mencerminkan akhlak peribadi kita. Jadi pastikan segala apa yang kita kunyah, apa yang kita makan itu daripada sumber yang halal, bukan daripada sumber-sumber yang syubhah. Dan paling penting sekali, pemakanan yang kita ambil itu bersederhana, jangan berlebihan. Jadi saya serahkan kembali kepada Ustaz Ahmad Salahuddin untuk meneruskan lagi bicara kita pada malam ini menerusi rancangan Bicara Adab. Silakan Ustaz. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Tuan Haji Ahmad Nazri, hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah, kita sambung kembali apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Tadi telah kita sebutkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah berkaitan dengan apabila seseorang itu ingin memelihara perutnya, antara yang perlu dijaga adalah apa yang masuk ke dalam perutnya dengan memastikan ianya daripada sumber yang halal. Dan telah kita sebutkan kenapa perlu kita jaga diri kita daripada memakan sesuatu yang haram ataupun syubhah dengan perkara-perkara yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian disebutkan juga apabila seseorang dia telah mendapati sesuatu yang halal, maka dia perlulah untuk merebut ataupun dia perlulah melihat kadar yang perlu pula untuk dimakan. Jangan kira bila kita kata ni halal ni, jadi kita makan semua, tak kira lah sampai kadar. Maka disebutkan apa? Bila kita dah dapat jaga diri kita daripada memakan makanan yang haram, maksudnya kita dah tak makan makanan yang haram, apa peringkat seterusnya? Kita kena hadkan makanan kita supaya jangan kita makan sampai kenyang. Maka di dalam perkara ini Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahawasanya untuk tingkatan-tingkatan makan itu ada 7 tingkatan. Kita nak makan ni, kita nak tengok kita ni dekat peringkat mana. Maka disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala di dalam syarahnya Maraqil Ubudiyah, beliau sebutkan peringkat-peringkat makan ni ada 7. Yang pertama, seseorang itu dia makan apa yang terhasil nyawanya sahaja dengannya. Maksudnya dia makan kadar untuk hidup je, dapat hidup sahaja sudah memadai bagi dirinya. Ada orang dia makan kadar makannya itu memadai untuk dia makan dan dia boleh melaksanakan sembahyang sebagai kewajipan. Maksudnya masih kadarnya tak banyak lah. Yang seterusnya disebutkan peringkat yang ketiga, ada orang yang dia makan yang mana makan itu dapat bantu dia untuk melaksanakan puasa
puasa-puasa sunat dan juga sembahyang sunat secara berdiri. Ni lebih lagi maksudnya. Makanya itu sampai dia mampu untuk menambah pula yang sunat-sunat dalam ibadahnya. Yang keempat, ada orang yang dia makan untuk menegakkan tulang sulbinya. Maksudnya tulang 4 kerat dia untuk mencari rezeki. Maksudnya para ulama sebut ini adalah kategori kenyang-kenyang yang syarak. Yang maknanya kalau kita makan macam ni kadang-kadang, maka bolehlah kita makan. Dianjurkanlah macam ni. Yang makan hanya 1/3 daripada perut dah diisi ni. Kalau pada kita ni orang yang isi 1/3 daripada makanan ke dalam perutnya, ini dah kira okey dah. Tapi kalau dalam tingkatan-tingkatan ni, dia berada pada tingkatan kelima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Disebutkan perkara ini ataupun makanan dah kalau macam ni disebutkan tidak ada karahah. Maksudnya tidak ada larangannya, tak dibenci kalau yang dia makan makanannya sendiri. Tapi dia telah lebih daripada kadar kalau pada peringkat yang kelima. Peringkat yang keenam disebutkan bahawa dia makan lebih di atas kadar 1/3 daripada usus besarnya. Maka hukum bagi makan sebegini adalah makruh. Sebab apa? Akan terjadi pada dirinya, badannya rasa berat dan dia rasa senang untuk tidur. Inilah kebiasaannya manusia, kata Syekh Nawawi Bantani. Orang ni biasanya makan tu, peringkat makan dia sampai yang ke-6. Bukanlah makan untuk mendapat kekuatan ibadah, tapi bila makan tu timbul rasa mengantuk dan nak tidur. Dan peringkat yang terakhir yang disebutkan, yang mana bila mana orang itu makan, sampailah makan itu boleh memberi mudarat kepada dirinya. Ini adalah perkara yang tidak dianjurkan. Jadi kita lihat, ketika kita nak makan, bukan sahaja aspek halalnya yang kita kena ambil kira. Kita kena tahu kadar yang kita perlu makan, supaya yang kita makan membantu kita untuk mentaati Allah. Baik, kita sambung kembali perbahasan kita di dalam apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kata Al-Imam Al-Ghazali, apabila engkau merasa cukup dalam setahun dengan hanya memakai sehelai baju yang kasar, dan merasa cukup dalam sehari semalam dengan 2 potong roti dari tepung yang kasar, dan engkau mampu meninggalkan kelazatan gulai, maksudnya makanan yang berkuah lah, maka pasti makanan yang halal itu cukup bagimu. Kalau kita dah boleh mujahadah, ini nama yang istilah yang ingin kita sebutkan dalam perkara ini adalah mujahadah. Kita kena lawan sungguh-sungguh, bukan hanya melawan musuh di depan mata, tetapi melawan keinginan nafsu kita. Bila kita boleh tinggalkan segala yang Imam Ghazali sebut, sampai makan pun kita makan 2 keping, ataupun bukan 2 keping, 2 potong roti sahaja, dan kita meninggalkan pula cicahnya. Kalau makan roti ni kan ada cicahnya, gulai. Maka ketika itu bila kita makan harta yang halal itu akan mencukupkan kita. Harta yang halal itu sebenarnya banyak. Ada orang rasa, Allah, kalau macam ni susah lah Ustaz, nak cari makanan yang halal ni bukannya senang pada akhir zaman ni. Maka Imam Ghazali kata apa? Harta yang halal itu sebenarnya banyak, dan engkau tidak dituntut memeriksa sampai kepada perkara-perkara yang kecil. Bahkan memadailah bagimu bahawa engkau menghindari apa yang telah engkau kenal pasti bahawa harta itu adalah haram, atau engkau sangka bahawa ia adalah haram dengan bukti-bukti yang nyata yang telah ada pada harta tersebut. Perkara ini sesuai dengan apa yang telah disebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sesuatu yang halal itu jelas, yang haram itu jelas,
antara keduanya itulah yang disebut sebagai syubhat. Kalau kita nak makan makanan sesuatu, maka bukannya kita kena tanya pada dia, encik, ayam encik ni sembelih ke tidak? Encik pakai minyak ni jenama apa? Tak perlu sampai macam tu kita tanya. Itu kita yang memberatkan diri kita sendiri. Maka sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang lain, rosaknya, binasanya umat pada zaman dahulu kerana mereka banyak bertanya. Hanya sampai tanya tu tak sepatutnya. Maka cukup apabila kita melihat sesuatu dengan kita melakukan ataupun kita buat inspection, cek secara umumnya. Ada logo jakit, tu yang pertama. Itu syarat utama lah. Yang kedua, tengok siapa yang jualnya, bagaimana caranya, bagaimana, di mana kedudukannya, siapa je yang datang, apa yang diletakkan di dalam kedainya. Semua itu boleh kita lihat. Tak perlu sampai pergi ke dapur, tengok sampai ke dapur dan sebagainya. Maka kalaulah kita lihat dan perkara itu memberatkan kita, tinggalkan. Makanlah di rumah kita yang kita yakin akan kebersihannya dan kehalalannya. Baik. Kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali, ada pun harta yang sudah nyata haramnya, maka hal ini sudah tidak perlu diterangkan lagi. Tak perlu tanya dah, Ustaz, kalau yang haram ni macam mana? Secara terus ditinggalkan. Secara terus kita tinggalkan. Maksudnya apa? Kan di dalam hadis Nabi sebut, bila kita diperintahkan melakukan sesuatu, kita lakukan semampu kita. Tetapi bila perkara yang dilarang, maka tinggalkan terus. Tak perlu lagi kita tanya macam mana, tak perlu lagi kita bicarakan. Bila kita ketahui tentang pengharamannya, maka ditinggalkan terus. Jangan tanya, Ustaz, daging je ke tak boleh makan? Ke kuah boleh? Tak. Bila sebut tak boleh tu semua lah. Nak kuah pula, nak itu, nak ini. Ingat secara mudah apa yang telah disebut Nabi, tidak akan masuk syurga orang yang tumbuh daripada dirinya sesuatu yang haram. Ingatan ataupun perkataan Nabi ini sudah cukup menjadi ingatan kepada kita agar kita menjaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada sesuatu yang haram. Baik zat makanan yang kita nak makan ataupun sumber untuk kita dapatkan makanan tersebut daripada yang haram. Dan harta yang disangka haramnya dengan beberapa tanda ialah seumpama harta raja-raja yang zalim dan pegawai-pegawainya, dan harta orang yang tidak ada pekerjaan kecuali hanya meratapi orang mati, atau menjual arak, atau bermuamalah dengan riba, atau berjual beli seruling, atau alat-alat muzik dan seumpama. Maka siapa sahaja yang engkau telah ketahui secara pasti bahawa kebanyakan hartanya adalah dari sumber yang haram, maka apabila engkau ambil dari tangannya, walaupun boleh jadi ia halal, adalah haram, kerana itulah yang ghalib pada sangkaan. Kalaulah kita bermuamalah dengan seseorang yang dia banyak terjerumus dengan perkara yang haram, maka sebaiknya kita elakkan. Itu kata Imam Ghazali. Supaya apa? Supaya kita dapat jauh daripada perkara yang haram tersebut. Tak tahu Ustaz, haram ke tidak ke? Bukannya kita tahu. Inilah namanya syubhah. Orang yang wara', maka dia akan menjaga dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang tidak jelas. Maka dalam kita mengambil pendekatan untuk menjaga perut, adalah kita kena pastikan sosnya daripada mana, sumbernya daripada mana, supaya kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita daripada sesuatu yang diredai oleh Allah. Bukan hanya punya zat besi, protein, vitamin, bukan itu saja, tetapi sesuatu yang lebih besar yang menjadi sebab kita mendapat keredaan ataupun kemurkaan daripada Sang Maha Pencipta. Kita akan sambung lagi dengan penjelasan
harta-harta yang haram yang perlu dijaga oleh perut kita selepas ini, insya-Allah. InsyaAllah Ustaz Dan sebelum itu Ustaz, kita biasa mendengar tentang salah satu perbuatan iaitu memakan harta anak yatim. Bagaimana kita nak kaitkan dengan konteks perbincangan kita pada minggu ini, menjaga perut Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Haji Ahmad Nazri, satu soalan yang baik. Bagaimana dikatakan memakan harta anak yatim itu dalam konteks menjaga perut kita? Kita sedari dan ketahui antara harta yang boleh menjadi harta yang haram untuk dimakan adalah harta anak yatim. Bukanlah anak yatim itu pula yang tak boleh memakan harta ni, tetapi apabila seseorang itu meninggal dan dia meninggalkan anak-anak yang masih kecil, mereka ini digelar sebagai anak yatim. Maka sudah tentu pada mereka itu ada yang kita sebut sebagai penjaga. Ada penjaga ni. Maka penjaga-penjaga ini perlu amanah. Ketika mana harta anak yatim ini mereka yang punya kuasa untuk tasarruf, untuk gunakan, jangan digunakan untuk keinginan dan juga menyempurnakan nafsu mereka. Mereka beli apa yang mereka nak, mereka makan apa yang mereka nak, kerana itu bukan harta mereka. Dan memakan harta anak yatim termasuk daripada memakan harta dengan cara yang batil. Perkara ini merupakan dosa yang sangat perlu diberi penekanan. Hari ini ramai orang memakan harta orang lain yang kadang-kadang dia rasakan tak bersalah. Sebab apa Ustaz? Ni anak saudara saya yang besarkan dia. Maka dia merasakan dia ada hak untuk mendapat daripada harta tersebut. Maka ini juga kategori daripada makan daripada sesuatu yang haram. Sebab tu kita sebut tadi, yang haram itu bukan hanya pada zat makanan. Bukan hanya orang makan, kita sebut bahasa kasar ni adalah khinzir ataupun babi. Bila sebut itu baru kata makan yang haram. Tak, bukan yang itu saja. Tetapi ada haram yang kita sebut mendatang. Haram yang mendatang ni makan nasi ayam tak? Makan nasi ayam. Tapi nasi ayam curi. Maka itu sesuatu makan yang disebut makan yang haram. Walaupun nasi ayam secara zatnya adalah makanan yang harus dimakan. Tetapi bila mana diambil dengan cara yang tidak benar mengikut syariat, curi, rampas, guna dari harta yang tidak halal, ia menjadi kesan juga kepada diri orang yang memakannya. Sebab itu, ketika kita berbicara tentang ilmu tasawuf, kita bukan hanya bincang tentang boleh ke tak, seperti ilmu fiqh. Tetapi perlu ada pada kita satu sifat yang dinamakan sebagai wara'. Wara' ni kena berhati-hati. Kena berhati-hati pada perkara yang harus. Bukan berhati-hati pada perkara yang haram. Haram memang tak boleh buat dah. Sekarang kita cerita pada perkara-perkara yang asalnya harus, juga kita jaga supaya kita tidak melampaui batas. Wallahu a'lam. Baiklah Ustaz, terima kasih atas penerangan yang cukup jelas disampaikan sebentar tadi. Dalam arti kata lain, saudara, apabila kita berbicara tentang pemakanan, bukan saja kita melihat kepada kelebihan ramuan makanan itu sendiri dari segi nutrisinya, dari segi zatnya, tetapi sumbernya dari mana. Sebaik-baiknya sumber datang daripada halalan thayyiban, halal lagi bersih, ya Ustaz. Jadi kita akan kembali selepas ini untuk rancangan Bicara Adab. Kepada para pendengar, terus setia bersama Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat berganda-ganda. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bagi anda yang ketika ini sedang memandu kenderaan, sentiasalah berwaspada sebagai pengguna jalan raya, apatah lagi pada musim sekarang ini dengan banjirnya, jalan begitu licin. Jadi pastikan anda sentiasa bersiap sedia dalam pemanduan anda. Pastikan segala pemanduan yang anda ingin, segala ke destinasi yang anda ingin tuju, pastikan anda sentiasa berhati-hati. Baiklah saudara, diam tak diam, kita telah pun bakal melabuhkan tirai untuk rancangan Bicara Adab pada minggu ketiga bulan November ini, dan topik kita masih lagi menyentuh tentang menjaga perut. Jadi kita serahkan kembali untuk seketika Ustaz Ahmad Salahuddin menyambung kembali perbicaraan kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Ahmad Nazri hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Kita masih dalam perbahasan bab menjaga perut, dan mari kita lihat apa lagi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam menyatakan tentang perkara yang perlu kita jaga daripada melakukan maksiat pada perut kita. Di antara harta yang jelas haramnya, kata Al-Imam Al-Ghazali, ialah harta wakaf yang dimakan tidak mengikut syaratnya. Maka sekarang Al-Imam Al-Ghazali jelaskan lagi bagaimana dan apa lagi jenis-jenis makanan yang disebutkan boleh menjadi haram, boleh menjadi sebab ianya adalah maksiat. Ada orang rasakan maksiat itu bila kita ambil sesuatu yang bukan hak kita, dan lebih khusus pada makanan. Curi makanan orang, curi buah-buahan orang. Bukan itu sahaja, tapi tengok kata Al-Imam Al-Ghazali, apa antaranya lagi? Orang yang memakan harta wakaf dengan tidak mengikut syarat-syaratnya. Seperti orang yang tidak bersungguh-sungguh mengaji, maka haram ia mengambil harta atau makanan yang diwakafkan khusus kepada pelajar yang ada di dalam madrasah itu. Tengok betapa beratnya perkara yang ingin disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali berkaitan dengan menjaga perut. Sampaikan walaupun kita ini seorang pelajar, ada bahagian yang diwakafkan daripada tanah pertanian, diberikan buah-buahan hasil ini kepada pelajar-pelajar di madrasah tersebut. Tapi kalau kita bukan orang yang belajar bersungguh-sungguh, maka Imam Ghazali kata kita tak layak pun untuk mengambil bahagian daripada harta tersebut. Betapa beratnya sesuatu yang disebut sebagai amanah. Bukan satu benda yang mudah. Sebab itu cerita tentang menjaga diri daripada maksiat perlu kepada pengorbanan, perlu kepada mujahadah, perlu kepada susah payah, dan perlu kepada kejujuran. Perlu kepada kejujuran. Kerana kalau kita sebut menjaga perut, orang rasa benda-benda kecil je yang perlu dijaga. Tak. Ianya berkait dengan seluruh anggota kita. Bahkan bila kita sebut tadi orang yang makan daripada sesuatu yang haram tidak akan masuk syurga, maka kita faham kalau dia makan sesuatu yang haram juga, keberkatan pada makanan yang dia makan, harta yang dia ambil takkan ada pada dirinya, takkan menumbuhkan keberkatan, takkan mendapat kebaikan daripada apa yang diperoleh tadi. Dan
siapa yang mengerjakan maksiat maka akan ditolak segala persaksiannya, syahadahnya akan ditolak. Dan begitu pula haram mengambil harta atas nama tasawuf, yakni bagi orang yang bukan ahli tasawuf, dari harta wakaf yang dikhususkan untuk mereka. Ada jenis tanah yang diwakafkan untuk orang-orang sufi contoh. Orang-orang sufi ni ahli tasawuf lah. Kebanyakan mereka mungkin kita sebutkan banyak hidup mereka di masjid, memperbanyak zikir dan sebagainya. Maka orang yang melihat pada orang-orang yang banyak ibadah ini, maka mereka wakafkan bahagian daripada hasil-hasil pertanian mereka kepada orang-orang. Kalau kita bukan tergolong daripada orang ni, maka kita tak boleh ambil. Jangan kita rasa, oh tak apalah, banyak lebih tu. Banyak lebih tu, tak apalah kita ambil. Kalau kita bukan daripada orangnya, maka jangan kita ambil. Dan telah kami sebutkan keterangan yang luas tentang harta syubhat, halal dan haram di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan dengan panjang lebar berkaitan halal dan haram. Jadi ilmu berkaitan halal dan haram ini juga perlu kita belajar, perlu kita ambil berat. Bahkan kalau kita baca daripada mula pertemuan kita di dalam Bidayatul Hidayah, kita akan lihat apa yang Imam Ghazali sebut, tak ada yang kita boleh anggap dan pandang kecil. Semuanya perlu kita pandang besar dan berat untuk kita tanggung kalaulah tidak kita benar-benar ingin mencari Allah. Tapi kalaulah yang ingin kita harapkan keredaan Allah, yang ingin kita cari kebahagiaan di akhirat, maka semuanya akan mudah dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir bab berkaitan dengan menjaga perut, maka kata Al-Imam Al-Ghazali, maka hendaklah engkau merujuk ke sana. Kita kena rajinlah dalam bab ataupun dalam kitab Ihya Ulumuddin, dijelaskan di dalam bab halal dan haram. Kerana mengetahui cara mencari harta yang halal ini adalah wajib, bukannya sunat. Bukannya orang lain yang lakukan fardu kifayah, orang lain cari harta yang halal, kita tumpang. Tak. Semua kita kena mencari yang halal. Menuntut dan mencari yang halal itu satu tuntutan. Dan mencari yang halal, harta yang halal itu adalah wajib, seperti wajibnya engkau sembahyang 5 waktu. Mesti ditunaikan, mesti dicari. Pastikan harta yang halal itu bukan hanya untuk kita, tetapi untuk ahli keluarga kita dan orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Bila kita mencari yang halal, kita jaga daripada yang haram dan syubhat, maka akan diberkatilah diri kita, makanan kita, kehidupan kita, dan menatijahkan nanti kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara diri kita daripada mengambil daripada yang haram, dan kita doa seperti mana yang telah diajarkan kepada kita agar Allah mengkayakan kita dengan yang halal daripada yang haram, supaya kita dapat selamat bukan hanya di dunia tetapi di akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbahasan nanti berkaitan tajuk berikutnya. Syukran jazilan, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun kerana sudi bersama-sama dengan para pendengar IKIM untuk rancangan bicara adab pada minggu ini. Mudah-mudahan segala mutiara ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Salahuddin sebentar tadi memberi manfaat untuk kita bersama, dan yang paling penting sekali bukan kita saja mendengar apa yang disampaikan sebentar tadi, kita mempraktikkannya. Walau apa jua yang kita lalui
melalui keperitan hidup, kesusahan hidup, pastikan kita cuba mendapatkan sumber yang halal. Jadi apa saja yang kita cuba perolehi, makanan, minuman yang kita dapatkan itu daripada sumber yang halal dan bersih, dan jangan sesekali kita mendapatkannya daripada sumber yang haram ataupun sumber-sumber yang membuatkan kita meragui, was-was. Jadi kita elakkan sebaik yang mungkin. Baiklah saudara, kita akan berakhir di sini saja untuk rancangan Bicara Adab pada malam ini. InsyaAllah kita akan menyambung kembali perbincangan yang selanjutnya daripada program Bicara Adab disiarkan setiap hari Selasa bermula pada pukul 9 malam di Radio IKIM ini. Tetamu jemputan kita masih lagi sama insyaAllah, iaitu Asfadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Dan sekali lagi saya ingin tunjukkan kepada anda kitab Bidayatul Hidayah atau Permulaan Jalan Hidayah yang kami kupas sabuan minggu ini. Kitabnya berada di pasaran, di toko-toko buku dan juga kedai buku di negara kita ini. Jadi dapatkannya. Baiklah saudara, kita berakhir setakat di sini saja. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Lembah Kelang 91.5 FM.